أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Demikianlah kami jadikan kau, wahai Muhammad, berada di atas syariat. Ikutlah syariat itu, jangan ikut jalan-jalan orang yang tidak mengetahui. Sadaqallahul azim. Saya nak cuba dengan tuan-tuan kita bahas berkenaan dengan beberapa hukum lah yang menjadi kontroversi. InsyaAllah kalau ada arah bintang, mungkin bulan depan lah kita bahas tajuk hukum Pokemon. Bulan depan bagi saya sikit masa sikit untuk tengok keseluruhan aspek supaya saya tak terlepas pandang. Kalau terlepas pandang lepas tu pun saya tak tengok apa lah. Cuma kali ni saya nak bahas dengan tuan-tuan satu tajuk hukum menonton wayang. Senang. Saya ambil hukum yang kontroversi juga lah, senang. Ambil hukum hak tak kontroversi, tak apa syok lah. Tuan-tuan pun tak main kuliah mana, ambil hak kontroversi pun main sikit kot. Kalau tak main juga, memang tak tahu nak kata apa lah. Dan ada satu tajuk hukum menonton wayang. Saya terus bincang dengan tuan-tuan. Baik. Hukum menonton wayang. Persoalan ini perlu dijawab kerana hari ini menonton wayang merupakan hiburan bersifat keluarga. Suka tak suka hari ini, nonton wayang ni adalah benda yang berkenaan dengan kita bawa family pergi menonton. Mungkinlah satu masa dulu kita tak minat nak menonton, tapi oleh kerana zaman dah berubah, filem pun makin ada unsur baik dan banyak membawa value-value yang baik. So kita pun tengok macam bagus ya filem ni kalau bawa anak-anak, jadi dia bersifat keluarga. Kita membawa pergi menonton. Baik. Sedangkan persoalan ini tidak ada nas nyata dalam menentukan halal atau tidak wayang itu. Maknanya kalau ikut nas yang mengatakan haram, tak ada pengwayang. Tapi sepanjang kita dengar orang bagi tahu kata pengwayang itu haram, jadi kita pun tak mahu melangkah pergi. Pasal dah ustaz kata haram, siapa pun berani langkah, haram tiada. Jadi maknanya takut jadi haram tiada tu, kita pun tak pergi. So macam mana sepatutnya dari segi perkara ini? Baik. Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah ditanya tentang hukum menonton wayang. Sebab apa orang tanya Dr. Qaradawi? Sebab dia di antara orang yang boleh memberikan jalan keluar. Dan kalau tengok perbahasan memang yang lain banyak memberikan jawapan tak boleh haram. Tapi Qaradawi, bagusnya Qaradawi ni, Dr. Yusuf Qaradawi, dia bila nak bahas sesuatu, dia akan ambil problem tu dulu dan dia tunjuk satu-satu mana boleh, mana yang tak boleh. Orang lain bila kita tanya, dia jawab package, tak boleh. Dia tak pergi. Kita tak boleh terima nada itu. Sebab zaman hari ini, zaman orang kena tunjuk bukti, orang kena bincang, orang kena bawa perbahasan. Kalau tu jawab tak boleh, ustaz kenapa tak boleh? Haram. Kenapa haram? Sebab banyak perkara haram di situ. Macam mana ustaz kata haram, gelap dan sebagainya, orang tak boleh terima. Jadi kita tak tengok asal masalah tu macam mana. Jadi Qaradawi jawab menarik. Dia kata la syakka anna sinema wa mamathiluha adatul hamma min adawati tawjih wa tarfih. Saya ambil terjemahan dia. Tidak syak lagi bahawa panggung wayang merupakan satu alat dari alat-alat pengarahan dan hiburan. Maknanya dia daripada unsur directing, buat filem, kemudian tujuannya untuk entertainment, untuk hiburan.
Maka hal ehwal aktiviti setiap alat ini dilihat sama ada digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Dia nak beritahu wayang ada dua unsur. Pertama, directing, orang yang mengarah filem, orang yang buat filem. Yang kedua, unsur entertainment. Balik ke sini apa dia, hiburan, iaitu dia mengajak orang supaya datang tengok, untuk jadi hiburan bagi orang. Baik. Kemudian dia kata di situ ada kebaikan dan keburukan. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Maknanya benda itu boleh jadi buruk atau boleh jadi baik. Dia tidak kata pengawal ini buruk, dia tak kata pengawal ini baik secara total. Dia bergantung kepada siapa yang buat filem. Dia bergantung apa yang dihidangkan. Dia bergantung benda apa dibuat. Tetapi asal dia memang halal, asal dia memang harus, asal dia memang boleh. Kerana tidak ada dalil yang melarang daripada hadis Nabi. Kita faham hidup beragama ni begini. Selagi tidak ada larangan Nabi, semua benda dikira pada asal harus dan boleh. Selagi mana tidak ada larangan Nabi dalam kehidupan, pada asal hukumnya boleh. Lepas tu disebut kaedah al-aslu bil asya' ibahah hatta yadulat dalilu ala tahrim. Satu benda tu pada syarak dikira boleh selagi tidak ada dalil kata haram. So, first kali yang kita kena argue, kita kena bincang, kita kena tanya, kalau tak boleh pergi panggung wayang, apa dalil dia? Itu dulu. Ada nas Quran? Tak ada. Ada nas hadis? Tak ada. So, benda ini tidak termasuk dalam perkara nas. Dia termasuk dalam amrun mubah, perkara yang harus pada asalnya. Itu dulu. Faham tak tu? Awal okey lah, settle lah. Jangan main nada sentimen. Kalau main nada sentimen, nampak tak mengaji ya. Nampak ambil uduk masuk dalam ni tapi tak faham. Kita bukan nada sentimen. Kita kena jelas begitu. Kita kena adil bila memberi pandangan dan pendapat. Maka kita jawab, baik, asal hukum pawagam tidak ada nas. So apabila tidak ada nas, dia kembali pada hukum asal Islam ajar. Hukumnya adalah harus dan halal, tidak ada problem. Itu dulu. Dan Qurtubi jawab, wal hukmu fi sya'niha yakunu bihasbi ma tuaddi. Dia kata, maka ia diterima dan tidak ada masalah ke atasnya. Maka hukum aktivitinya adalah menurut apa yang ia ambil dan lakukan. Maknanya, kalau filem itu membawa adegan yang haram, mendedahkan aurat, unsur-unsur yang merosakkan dan membawa kepada adegan berahi dan sebagainya, maka otomatik pawagam jadi haram. Tetapi kalau membawa unsur value dan kebaikan, maka pawagam jadi tak mengapa. Itu soalannya. Ini kata Qardawi. Qardawi tak bincang lagi syarat-syaratnya. Oleh itu Qardawi kata ada syarat. Wa hakadha nara fis sinema hiya halalun tayyib. Ini kata Qardawi. Maka oleh itu kami dapati hukum pangwayang ni adalah halal dan baik. Itu kata Qardawi. Bal qad tastawjibu wa tatlubu idza tawaffarat laha syar. Laha syurut. Dengan syarat, dia kata dengan itu halal dan baik, tetapi memerlukan syarat-syarat yang nyata. Kena tengok syaratnya. Syarat inilah yang menentukan wayang itu halal ataupun haram. Apa syaratnya? Dia kata syarat yang pertama, panggung wayang mestilah tajuk dan isinya tidak bertentangan dengan akidah. Filem yang dimainkan tidak merosakkan akidah. Filem yang dimain mestilah ada unsur akhlak. Kalau kita kata filem itu adalah daripada barat, dia membawa value yang baik. Filem itu ada value. Yang kedua, menonton wayang tidak menghalang seseorang. Syarat yang kedua, menonton wayang tidak menghalang seseorang daripada melakukan perkara wajib, seperti solat 5 waktu. Jangan sebab menonton wayang sampai tak solat. Pergi tengok pukul 7 malam sampai terlajak maghrib. Bukan pengwayang itu haram.
dia yang buat kerja haram. Kan? Menonton bukan pada waktunya. Contohnya maghrib semata-mata untuk menonton wayang, meninggalkan solat maghrib. Tadi Al-Quran memberi amaran keras kepada siapa yang berpaling dari mengingati Allah. Itu antara larang dia. So jangan langgar waktu solat. Kalau terlambat solat sikit tu tak apa. Contoh menonton pukul 4 habis 6.30. Dah, jadi ada lagi waktu asar. Tu boleh lagi, masih dalam waktu. Kita bimbang tengok Hindustan pukul 4, pukul 8 baru keluar. Dia jamak asar dengan maghrib, orang tak nak buat. Jadi hak tu yang tak dibenarkan, kan? Yang tu kena jaga. Jangan sampai langgar waktu solat. Yang ketiga, elakkan dari bergaul di antara laki-laki perempuan yang ajnabi. Elak dari fitnah dan juga syubhat. Lebih-lebih lagi menonton dalam keadaan gelap gelita. Ini syarat ketiga yang Qardui sebut. Tapi syarat ni saya akan urai sikit lagi nanti. Dia kata jangan berlaku pergaulan di antara laki-laki dan perempuan. Dan jangan sampai berlakunya fitnah dan bersyubhat dengan perkara-perkara dosa. Dan jangan menonton dalam keadaan gelap gelita yang boleh menjadi ada unsur-unsur yang lain. Ini yang disebut oleh Qardawi 3 syarat ini. Baik. Maksudnya hukum asal pawagam tidak haram selagi tidak ada unsur-unsur haram. Maknanya asal hukumnya boleh. Dan bila ada faktor-faktor haram, maka tak boleh menonton wayang. Oleh itu, ini yang kaedah kita sebut tadi. Kita pakai kaedah al-aslu fil asya' ibahah. Maka hukum asal pada pawagam halal. Maka tugas kita hari ini untuk bersihkan unsur haram. Baik. Tadi saya kata ada 3 syarat. Pertama, mesti filem itu baik. Yang kedua, jangan tinggalkan kewajiban agama yang dimaksudkan hari solat lah. Dan jangan tinggal puasa. Bulan Ramadan masuk pengwayang beli ayam. Itu tak boleh. Yang ketiga, jangan ada unsur pergaulan yang haram. Jangan gelap gelita. Ini yang kita nak bahas. Yang kita nak bersihkan unsur-unsur haram ni. Oleh itu dia kata, persoalan yang timbul adalah pawagam kini yang dikunjungi pada masa ini bercampur di antara halal dan haram. Pawagam kini bercampur di antara halal dan haram. Kalau nak kata dia haram total tak boleh, sebab ada benda yang baik. Dan nak kata dia halal 100% juga tak boleh, kerana dia bercampur dengan benda yang haram. So our duty today untuk separate, nak bagi pisahkan yang mana halal, yang mana haram, yang boleh kita buat. Itu kita boleh separate. Maka kalau kita boleh separate yang tu, boleh pisahkan yang tu, maka kita boleh pergi ke panggung wayang. Apa yang harus kita buat? Baik, mari kita bersihkan yang haram. Macam mana? Yang pertama, pemilihan filem. Bila kita nak pilih filem, pastikan cerita yang kita pilih ada value, ada nilai, ada unsur-unsur baik yang kita boleh belajar di situ. Filem apa kalau tuan-tuan tengok, dia boleh ada nilai. Sebab tu orang ni tak susah. Kalau tuan-tuan nak menonton filem, tuan-tuan nak tahu filem itu ada value ataupun tidak, tuan-tuan pergi ke IMDb. IMDb ni dia tunjuk berapa bintang filem itu di-review. Kalau filem tu review dia kata 7 bintang, maknanya 7 bintang tu dia mempertahankan value filem. Bukan hanya scene, bukan hanya fighting, bukan hanya lighting dan sebagainya. 7 bintang, 8 bintang itu adalah berdasarkan value. Tuan-tuan tak download ke ni? Saya pun download. Saya pun download sebab saya nak pastikan filem yang saya tengok tu ada value. Baru ni tengok cerita satu cerita Hindustan, tajuknya Sultan. Cuma tak ada review dalam ni, saya tak ingat ada tak ada. Tapi saya tengok tu sebab orang review bagus. Dalam aspek ni orang review bagus. Cerita Sultan. Sultan ni cerita seorang penggusti India, namanya Sultan Ali Khan. Yang lakonkan watak tu adalah Salman Khan. Kan saya pergi tengok filem tu dengan isteri saya, dengan anak saya. Nampak macam tak bersetuju. Jadi maknanya nak beritahu, pilih filem yang ada value. Yang ada value. Sebelum tengok filem apa? Apa cerita filem ni? Boleh lah, macam apa nama Batman, tu semua ada value. Yang mengambilkan value-value bagus. So kita boleh pilih yang ada value.
Cadangan saya, review dulu filem tu sebelum pergi. Bukan janji ada movie pergi terus. Tengok kan, filem ni bagus. Ni boleh didik anak aku ni. Ni boleh ajar suami aku ni. Gitu. Baru ni, ada filem-filem yang dia boleh mengajar something. Jadi filem tu kata hari ni orang mempertaruhkan baik. Yang kedua, elakkan filem pornografi. Tu jangan. Jangan filem tu daripada awal sampai habis apa pun tak pakai. Punya tulis ahli syurga semua. Jadi maknanya yang tu tak boleh. Filem yang berbentuk porno, no porno. Itu tak dibenarkan. Yang ketiga, pastikan filem itu tidak membawa fikiran negatif. Jangan pergi ke filem-filem yang dia bawa unsur negatif. Dia bawa unsur kerosakan dalam kehidupan. Kita boleh tengok mana filem itu. Dan hari ini, alhamdulillah, di Malaysia, bab penapisan filem agak bagus. Dia tak masukkan semua filem. Ada filem yang tak berjaya lepas masuk, walaupun daripada Hollywood. Sebab filem itu kalau masuk, dia merosakkan society yang ada. Sebab tu kita kata hari ni, tugas penapisan filem tu dah elok dah. Dan mereka dah buat kerja yang bagus. Mereka tapis, mereka sekat, mereka potong, mereka edit, dan mereka buang perkataan-perkataan yang buruk. Kalau tengok di overseas memang tak ada. Kalau hak mencarut tu kira keluar terus. Hak Malaysia mencarut pun dia tak bunyi. Kan? Maknanya ada unsur-unsur yang baik berlaku di situ. Baik. Oleh itu kita bersihkan unsur-unsur ini, semoga kita dapat menonton filem yang baik. Cuma persoalan yang timbul dalam bab filem. Ini soalan yang pertama. Saya nak clearkan persoalan ni. Ustaz kata filem itu mesti bersih daripada unsur-unsur yang haram. Macam mana kalau filem itu perempuan berlakon tak tutup aurat? Laki-laki yang berlakon pakai seluar pendek tak tutup aurat? Kan? Macam mana keadaan kami menonton filem yang mendedahkan aurat? Jawapan saya pertama, kalau kita nak cari filem yang tutup aurat, maka orang Islam kena buat filem. Kena buat filem. Dan orang Islam kena buat filem lebih baik daripada filem yang datang daripada Barat. Dan umat Islam kena ada teknologi yang lebih hebat daripada Barat. Baru ni ada filem cerita pasal Shallow tu sudah tentu dia pakai lok dalam pasal duduk di pantai. Saya cadangkan kita buat filem seorang tu ada orang pakai jubah duduk atas pantai tu. Kan? Dia nak bagi tahu apa hukum Ustaz kami menonton filem yang orang tu dedahkan aurat. Ini persoalannya. Di sinilah jawapan ulama bincang. Kata Imam Ramli daripada mazhab Syafi'i. Qala Ramliyun min asy-Syafi'iyyah syarihan liqaulin Nawawi fil Minhaj. Ini ada satu pendapat daripada Imam Ramli syarah kepada Imam Nawawi. Soal melihat wanita yang mendedahkan aurat. Ini persoalannya. Tapi bukan secara langsung. Kalau tengok perempuan dedahkan aurat secara langsung, itu ulama kebanyakan mengatakan haram. Ini cerita melihat perempuan itu sebalik cermin ataupun berdiri di air, nampak bayang-bayang wanita yang tidak tutup aurat. Siapa jadi gitu? Tak, perempuan tu duduk tepi ayam. Kita tengok ayam, nampak perempuan tu. Ataupun kita tengok cermin, kita nampak perempuan di balik cermin tu. Faham tak tuan? Faham tak? Kau tak faham, susah nak ngaji. Kias beginilah. Sebab kamera dia bukan langsung, dia tidak langsung. Dia rekod perempuan tersebut dan dia ibarat perempuan itu berada di cermin. Nak kira gitu. Sebab kalau Imam Nawawi syarah kata sebenarnya boleh tengok kerana cara mengambil gambar mengikut kamera itu tak apa. Zaman Imam Nawawi tak ada kamera lagi. So dikiaskan dengan tengok wanita dengan cermin. So apa jawapan kita melihat wanita tidak langsung? Secara pantulan cermin di belakang dan bayangan air yang nampak daripada air. Maka dia jawab. Katanya wa yahrumu nazaru fahlin balighin ila aurati hurratin ajnabiyyah. Haram orang laki-laki yang sudah akil baligh menonton, melihat aurat perempuan merdeka yang bukan mahramnya. Haram. Kharaja mithaluha fala yahrumu nazarahu fi nahwi mir'ah. Tetapi kalau melihat itu di sebalik cermin tidak haram. Ini Imam Nawawi kata. Ini Imam Ramli kata.
Ini bukan mencari Ramli TM. Ini Imam Ramli dalam mazhab Syafi'i. Mereka kata kalau tengok langsung perempuan dedah aurat tak boleh. Tapi kalau tengok cara tak langsung tak apa. Maksud mereka bukan suruh tengok. Jangan salah faham. Orang kita bila dia kata boleh, nak pergi gagah tengok. Tak, ketika berhajat untuk melihat. Ketika ternampak, ketika tengok, ketika memandang cermin, nampak mereka yang mendedahkan aurat. Baik, dia kata, tapi dengan syarat. Kama afta bihi jama', maknanya kebanyakan ulama menggunakan fatwa demikian. Tengok air, nampak bayang-bayang perempuan, tak apa. Tengok cermin, nampak perempuan di cermin itu, tak apa. Tapi dengan syarat, li'annahu lam yaraha, kerana yang dia tengok tu bukan perempuan tu. Dia tengok tu adalah bayangan perempuan tu, gambaran perempuan itu. Itu tak apa, tapi dengan syarat malam yaqaf fitnah, selama mana tidak timbul fitnah dan tidak berlaku syahwat. Faham tak? Syarat tak mudah ya. Tengok orang perempuan, kalau tidak ada syahwat, tidak. Mengapa? Ni saya duk ngajak dia tengok akak-akak dia, boleh tak ni? Boleh tak? Boleh, pasal akak-akak tutup. Tapi kalau dia syahwat, tiba-tiba nampak macam bekak ni. Macam nak jadi nombor 3 ya. Macam mana? Barulah jatuh haram. Persoalannya syahwat ke tidak. Di situlah yang menjadi perbincangan. Dan ditambah lagi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, makna lebih kurang sama. Fala yahrumu nazarahu fi nahwi mir'ah kama afta bihi ghairu wahid. Bukan seorang fatwa tengok sebalik cermin itu boleh, selagi mana tidak ada unsur syahwat. Dia kata, idza kana bisyahwatin aw adda ila fitnah fa huwa haram. Kalau boleh bawa fitnah, tengok benda tu dan mendatangkan syahwat, maka jadi haram. Kalau tak ada fitnah, tak ada syahwat, maka tak jadi haram. Maka oleh itu cadangan saya, macam mana ustaz, mana boleh tengok perempuan balik cermin tak ada syahwat? Takkan kami tengok filem tak ada syahwat? Kalau ada syahwat terus tu, memang geng Ismail Kebau. Tengok apa pun nak syahwat, memang malang orang tu. Betul orang suruh nikah lebih dan tahu syahwat banyak kan. Nikah seorang itu jadi tak tahu kan. Jadi nak bagi tahu, maka di situ kita kiaskan konsep cermin tadi macam rakaman filem. Konsep cermin tadi macam gambar. Kan kita ada gambar-gambar lama yang tidak tutup aurat, betul? Gambar tu kita simpan atau kita letak dalam frame di rumah kita. Gambar itu tidak mengapa kalau orang tengok, kerana dia bukan melihat kita, dia melihat gambar itu. Tetapi tetap dengan syarat tidak menimbulkan syahwat dan tidak mendatangkan fitnah. Ingat syarat ni. Dengan syarat, kena tegah gitu, supaya orang faham. Tidak mendatangkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat. Sajalah kadang-kadang orang tanya, ustaz ni gambar-gambar lama, kami nak bakat pun, saya tak mau tengok aurat kami dah. Gambar tak apa, tu bukan kita, tu orang lain. Pasal kita lah ni, tu zaman muda. Zaman muda dah tak ada dah. Kalau orang tengok gambar dan tengok kita, orang syok tengok gambar pada tengok kita, tak ada apa dah. Kan? Orang tu pun tak ada lah. Pasal orang tu dah umur 60 lah ni. Hak tu 30. Mana sama? Memang. Itu bezanya. Kan? Jadi dikiahkan demikian. Boleh dia sebutkan dalam bentuk gambar dan boleh sebut dalam bentuk rakaman filem. Tuan-tuan rasa guna perbahasan ni bertemu dengan jiwa tuan-tuan. Nampak muka macam bertembung. Nampak muka macam ada satu-satu persoalan. Dia jadi macam tu. Tuan-tuan tak nampak saya tengok muka tuan-tuan seorang-seorang. Boleh terima? Boleh turunkan perbahasan? Okey, boleh turunkan. Oleh itu, di sini dia kata, dari pendapat ulama tersebut, jika ada lakonan mendedahkan aurat, dan bila kita melihat tidak timbul syahwat, melihat aurat tadi tidak timbul syahwat dan membawa fitnah, maka hukumnya boleh melihat. Yang kedua, ini dikiaskan boleh melihat wanita tidak tutup aurat melalui cermin ataupun bahangan air menurut ulama. Pandangan tadi diambil itulah. Yang ketiga, namun jangan salah faham, ini penting. Kita bukan menyuruh melihat aurat itu, tetapi melihat adegan filem tersebut.
Apabila adegan itu menampakkan aurat dan kita melihat, tidak mengapa dengan syarat tadi, iaitu kita tidak timbul syahwat dan kita tidak berlaku fitnah. Oleh itu, cadangan, bila anda berada dalam panggung wayang, bila kita menonton wayang dan ada unsur mendedahkan aurat, kita jangan fokus pada aurat, tetapi fokuslah pada konten value yang ada dalam filem. Maksud saya dedah aurat ni bukan dia pakai sarung tek dalam dalamnya. Jangan salah faham. Kalau dia buka belakang tu bukan dedah aurat, tu pornografi. Kena faham tu. Maksudnya nampaklah gamak-gamak sikit macam ni. Ni saya buat nota, ni saya bagi kat tuan-tuan. Nampaklah gamak-gamak sikit. Perempuan tu tak pakai tudung. Memang tak pakai tudung, dia orang putih. Pakai tudung ke mana? Nampaklah sikit atas dadanya, dia pakai gitu dan tidak naikkan syahwat kita. Maka fokus kepada value filem. Jangan fokus kepada rambut dia yang sedang nampak. Nampak? Macam ustaz tengok Gusti. Boleh tak tengok Gusti? Gusti kan pakai lak dalam, kan Gusti pakai jubah? Sudah. Gusti kan pakai lak dalam. Yang tak pakai lak dalam ni ada deka ya. Kalau hak lain tu semua pakai lak dalam. Misterio, lak dalam tak? Tuan-tuan tak tengok Gusti ya? Apa macam kita orang ya? Alhamdulillah. Dan tajuk dia tak sedang tak ada. Cuma nak bagi tahu, yang duk pakai tengok Gusti tu semua, yang duduk rebas-rebas atas kepala tengok Gusti di kedai, kalau di Kelantan ada orang tengok Gusti demikian, yang dia fokus tu Gusti ke pohon Gusti tu? Kalau dia fokus pohon Gusti, geram pohon ni. Itu baru haram. Syahwat jatuh tadi. Tapi sebab dia tengok Gusti, tak apa. Sebab dia tengok adegan Gusti. Dan benda tu jadi semangat untuk dia. Tapuk meja terbalik dia. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Okey. Oleh itu dia kata, yang pertama kita harus fokus tengok tentang value dia. Jangan fokus sangat pasal perempuan-perempuan di situ. Tapi kalau naik syahwat juga, kita berdosa. Tapi tak boleh kata semua orang macam kita. Kita seorang kena tak tahu halau. Dosa pada kita. Orang lain tengok biasa ya, tak ada apa. Dia seorang celaru, dia berdosa. Habis tu, apalah? Keluar dah payah. Tuan tengok. Tapi kalau orang lain relax tak ada apa, orang lain tengok biasa. Keluar pula kau contoh. Kawan tu boleh selamat diri, pandai. Joh tu sampai tahap kena tipu dia. Tak ada cerita. Kawan tu duduk dalam dia jenama apa dah tak. Nampak? Itu orang yang memilih value. Itu cara menonton. Nampak? Yang kedua, kalau orang kata tak boleh, orang yang ustaz, timbul masalah kerana bercampur laki-laki perempuan. Ini persoalan paling kritikal. Bercampur laki perempuan ustaz, bergaul laki perempuan hukumnya haram. Nak betulkan? Bercampur laki perempuan begitu tidak haram. Sebab itu kondisi biasa dalam mana-mana keadaan. Kalau kita duduk di sebelah orang perempuan, haramkah duduk itu? Haram tak? Kecuali tuan-tuan pergi duduk atas dia. Atau haram tak? Atau pergi duduk atas tuan-tuan. Tapi duduk sebelah dia, tak nak berentuh apa pun. Haram tak? Yang syarak tekankan sangat bukan duduk sebelah lagi perempuan. Yang syarak tekankan sangat berlaku ikhtilat, percampuran hingga berlaku zina. Sebab jawapan ni kena jawab. Kalau tengok wayang duduk sebelah laki perempuan haram, maka kenuri juga haram. Kerana mana ada kenuri kita pisah laki-laki dan perempuan. Kan duduk semeja. Makan malam. Yang ni buat apa? Kita pilih makan malam-malam. Kan bercampur laki-laki perempuan bila makan. Ni isteri aku. Dah tu laki orang lain. Tu bini dia. Bini dia duduk sebelah orang lain. Haram tak? Kalau bercampur begitu haram. Maka kita kena kata kenuri kenara juga hukumnya haram. Ustaz, kami dah buat dah border sebadan. Ni muslimah, ni muslimin. Asal mereka tak faham muslimin muslimah, mereka langgar juga. Tak usah sembang bak kenuri boleh hasil lagi perempuan, letak tanda boleh, tapi lepas dia ambil dia nak pergi cari laki dia. Laki dia ujung, laki dia syok dah nak tinggal semua ke bini. Elok dia buat muslimin muslimat lega aku adik, aku makan seorang nak pergi anak-anak pergi. Anak-anak semua pergi ke mak. Anak mereka 8 orang. Dia jadi macam apa, dia burung lapak. Cocok. Tak panggil laki dah.
muslimin sini. Ada muslimah. Dia tak kira dia bercekok lagi dia kau. Nampak tak? Benda yang tak logik kita tak boleh buat. Sebab tu, sepatutnya dah tahu puncanya adalah bercampur lagi perempuan dalam panggung wayang. Sudah tentu kena ada orang Islam mengusahakan wayang. Letakkan sembot untuk orang muslimin sebelah ni, muslimat sebelah ni, laki-laki sebelah ni, perempuan sebelah ni. Kalaulah itu menjadi hal besar, saya nak kata naik bas juga hukumnya haram. Kerana naik bas mana ada pisah laki-laki dan perempuan. Tapi pernah jadi ke ada orang mengawit orang sebelah? Pernah jadi? Macam pernah buat kalau dah jadi ya? Kalau ada tu orang yang terpencil. Al-ahkam la yuhkamu ala nawadir. Satu hukum tidak dihukum kepada kes yang jarang. Jadi cuba buat sekali dreva bas dan menyepok. Itu sebab tak boleh jadi. Tu kita berkali kata tak boleh jadi. Banyak kali saya pergi wayang, saya menonton tepi orang perempuan. Tak nak jadi apa? Tangan saya tak merawit ke dia, tangan dia pun tak merawit ke saya. Tak ada elok kan? Habis elok. Keluar pun elok, tak ada masalah. Kata aku tonton lebih teruk pada saya. Duduk sebelah duduk. Bukan tengok orang tu, tu teruk, tu kata lewat apa. Hak tu pergi mana pun teruk, pergi masjid pun teruk. Ini ceritanya. Jangan salahkan sistem kalau yang salah tu orang. Tetapi kalau boleh, memang kita nak ada asing laki-laki perempuan. Cuma pawagam bukan dimiliki oleh orang Islam. Kalau dah tahu tu problemnya, saya keluarkan fatwa. Hukum buat pawagam yang dimiliki oleh orang Islam adalah wajib. Anda kata apa? Tapi bila pawagam nak masuk ke Kelantan, orang lawan. Orang takut mengundang budaya rosak. Patut uruskan, bukan lawan. Maka yang kedua adalah pencampuran. So kalau duduk sekadar bersilang tu tak ada masalah. Ustaz, kalau ada orang buat adegan tertentu, tuan-tuan, kalau dah ada orang yang buat adegan tertentu, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan pergi buat report. Tapi sepanjang kita pergi, tak ada orang buat adegan tu. Kecuali hak memang dia sejuk. Sejuk dah. Duduk sebelah tu. Dan kita pun boleh pastikan tak ada adegan-adegan yang nak cerita pun tak ada. Adegan siap tak ada lah ceritanya. Kalau gitu, Ustaz tak boleh. Ustaz, kalau dia pegang tangan, kita berdosa. Kita naik kereta, ada orang naik motor sebelah kita pegang tangan. Kita tak lalu jalan tu dah. Faham tak? Kita lalu jalan Sultan Ismail. Ada orang sedang berpegang tangan tepi jalan Sultan Ismail. Tuan-tuan boleh lalu tak jalan tu? Tak boleh lah. Sebab masih ada tepi tuan-tuan. Betul tak? Boleh faham? Kan tak faham? Orang tu buat dosa. Apa kena mengenai dengan kita? Yang penting semua orang tidak buat dosa. Dan tempat tu memang orang nak menonton filem, bukan orang nak pergi buat dosa. Buat filem. So dah bersih usul kedua. Usul pertama tadi value. Dan kalau orang mendedahkan aurat, kita bukan nak tengok aurat dia, kita nak tengok value. Yang kedua persoalan, kalau tempat tu bergaul di antara laki-laki dan perempuan, maka kita kata jangan syarat ada border, sempadan. Duduk sebelah laki-laki perempuan tapi ada sempadan. Dan kita tetap tegaskan. Siapa-siapa pergi tengok wayang dengan awet dia dan naik motor sekali, tetap hukumnya haram, tak boleh. Kalau orang perempuan nak pergi sama perempuan, tak apa, tak ada masalah. Orang laki nak pergi sama laki-laki pun tak ada masalah. Yang kita kata hiburan untuk keluarga, kita nak bawa anak-anak nak menonton filem, boleh tak boleh? Hukumnya boleh. Ustaz, kalau kami cium anak kami situ, lah anak sendiri cium pun masalah. Jadi mana? Saya lepas wayang, biasanya saya akan dakar anak saya sejuk dakar, cium semua. Anak kita. Kalau anak kita pun tak dicium, payah tak? Yang saya kata tak boleh, bukan program tak boleh. Orang yang pergi couple, tu tak boleh. Sebab dia akan ada adegan lain lepas tu. Orang yang pergi tak berkahwin, tak boleh. Orang yang bini orang dengan laki orang pergi sekali, tu tak boleh. Yang kita kata mereka yang pergi menonton kan nak cari nilai dalam filem, bukan nak mencari benda lain sebalik filem. Jelas bukan tak jelas? Yang terakhir, gelap Ustaz, gelap. Gelap dia takut jadi apa-apa. Tak gelap, depan tu kan ada
skrin yang memancar ke arah kita. Kalau kita perhati, kita akan nampak orang sebelah kiri dan kanan, dan dia tak berlaku gelap. Kita tahu tangan siapa marah Iman, kita nampak. Dan nampak. So, gelap tak timbul. Kerana kalau gelap power gang, gelap lagi Baht Express. Tuan-tuan selalu lihat Baht Express malam, lampu buka kan? Tuan-tuan nak apa? Yang apa? ILR apa? IRL. Yang naik malam lampu buka kan? Saya tak tahu tak nak naik. Bus Express lampu buka kan? Tuan-tuan naik flat lampu buka kan? Semua lampu tutup. Kecuali lampu yang ada cahaya untuk tujuan-tujuan tertentu. Benda tu sama di program. Konsepnya lampu itu menyala adalah lampu itu ditutup kerana nak bagi fokus kepada filem. Dan lampu filem itu dah memadai untuk kita tengok aktiviti yang berada di sekitar kita. Gelap begitu tak apa. Sebab dia bukan berdiri, dia duduk. Dan ada border sepadan duduk itu. Kecuali kalau tuan-tuan, saya tak galakkan tuan-tuan pergi pawagam yang illegal. Itu haram. Memang kursi dia tak buat kursi, pakai duduk sila semua. Itu haram. Saya akan bercampur. Automatik dia bercampur laki-laki perempuan, yang akan menjadi hukum haram. Tapi kalau ada kursi, dan kursi itu ada sempadan yang baik dan boleh mengelakkan daripada berlaku, tak apa. Maka jawapan saya, menonton wayang adalah haram bagi mereka yang pergi nak buat maksiat di dalam tu, haram hukumnya. Tapi menonton wayang tidak haram bagi siapa yang cari value, pilih filem yang betul dan duduk dalam suasana yang tidak menimbulkan fitnah dan keadaan pun selamat untuk menjaga keluarga dan seluruh orang yang datang bersama dengan kita, maka hukumnya boleh. Sebab asal hukum tidak ada kata haram. Kita bersihkan unsur haram yang dikatakan haram tadi. Wallahu ta'ala alam. Tetapi panduan ini bukan untuk tuan-tuan yang soleh baca Quran. Panduan ini bukan untuk orang macam tuan-tuan yang baik yang simpan janggut ni, bukan. Bukan, saya ulang. Tuan-tuan tak boleh pergi, haram hukumnya. Boleh terima? Kan tak pakai haram ni? Untuk tuan-tuan yang soleh dan baik, jangan pergi. Saya tak galakkan tuan-tuan pergi. Tuan-tuan dah jaga agama lebih, dah buat kerja yang baik, tuan-tuan jangan pergi. Tapi ini untuk orang-orang yang masih rasa filem adalah tujuan untuk dia mencari nilai baik, untuk cari value. Dia orang macam saya. Orang macam saya masih menonton kerana saya tak sedarjat tuan-tuan. Tuan-tuan lebih tinggi darjat pada saya. Jadi saya pergi menonton filem. Orang macam tuan-tuan haram pergi menonton. Boleh terima pandangan? Tak boleh. Jadi nak jawabnya, kalau tuan-tuan setara dengan saya, tahu iman boleh terjaga dan tahu pergi memang nak menonton, nak jaga hubungan keluarga, anak-anak boleh mendapat berita baik dan mereka dapat benda yang bagus, ya, menonton. Mudah cerita, kalau ada unsur yang negatif, unsur yang haram dalam filem 30%, yang baik 70%, jangan kita mudah-mudah kata haram. Kita telah bagi panduan. Yang menjadi persoalan hanyalah soal aurat. Yang menjadi persoalan adalah soal gelap. Yang menjadi persoalan adalah soal berkenaan dengan bercampur laki perempuan. Yang tu kita bersihkan, kita tahu kaedah, kita duduk, maka hukumnya adalah dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Siapa yang berminat dan dapatkan note yang saya buat ni, sebab kita memang buat sekali note, dan saya akan bagi audio sekali ucapan saya ataupun syarahan saya terhadap tajuk ni. Saya akan bagi pada tuan-tuan bentuk macam ni tuan-tuan. Dia ada ni saya telah siapkan nota. Tuan-tuan akan dapatkan nota ni. Saya akan bagi gambar aja. Saya tahu sebab orang kita malas baca, saya bagi ikonnya. Bagi ada gambar ni, gambar Doraemon tu yang saya bagi. Sebab tuan-tuan boleh tengok dan tuan-tuan boleh ikut audio yang saya bagi. Siapa berminat boleh follow dengan Telegram saya. Add saya ataupun PM saya, bukan PM saya di Telegram saya. Nombor saya 019 777 8455. 019 777 8455. Kalau minat lah, kalau tak minat tak apa. Tuan-tuan minat benda-benda yang klasik tak apalah. Yang berminat 019
7778455. Tengok tak nak dapat ambil nombor telefon macam tak minat kan. Sebut bila 019 7778455. Macam tak minat pun kan. 019 7778455. Buat-buatlah ambil pun kalau tak ambil best hati kan. 019 7778455. Siapa yang PM saya akan add dalam grup ni. Dia grup ustazul.com. Dalam tu banyak hukum dah saya sebut. Hukum bersalam laki-laki perempuan bukan mahram. Apa hukumnya? Macam mana orang hulur tangan pada kita? Apa jawapan syarak di situ? Apa hadis dia? Kalau tuan-tuan nak hidup dengan syarak lah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak ada nak buat apa, tak payahlah. Tujuan ustazul.com untuk orang yang aktif, yang memang nak hidup dengan Islam tapi nak rempuh pergi lebih jauh. Tujuan ustazul.com bukan untuk orang yang pasif, memang nak mengekalkan status quo yang lama ataupun tak mau berubah apa-apa. Dia punya hiburan adalah baca Quran, hiburannya hanyalah mendengar hadis, dan mereka hanya bermain di taman syurga iaitu masjid, maka tak payah bersama ustazul.com. Tapi kalau mereka nak pergi lebih jauh, nak pergi running, nak jumpa dengan orang, nak exercise, nak bawa anak-anak berjalan, tempat yang orang kata tak boleh, saya akan bagi pembentangan di situ dalam ustazul.com. Tuan-tuan add, tuan-tuan PM saya add tuan-tuan dalam grup nanti. Cuma minta tuan-tuan tulis apa nama band? Afin Band. Tuan-tuan tulis AF tu lah, AF kemudian nama tuan-tuan. Semoga saya boleh add nanti, sebab dalam tu banyak kata kerja yang saya bagi bersama dengan note, bersama dengan audio sekali. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan berminat boleh join saya, kalau tak berminat tidak ada masalah. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.